Baiklah. Terima kasih kepada pihak pengajur dan juga para peserta sesi kita. Dr. Nuraisah merupakan penyelaras kursus Integriti dan Rasuah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi pada sesi tengah hari ini kita akan membuat sedikit perkongsian berkenaan dengan bagaimana kursus ini dijalankan di UPSI. Secara umumnya kursus ini asalnya kita tawarkan secara elektif. Selama beberapa semester lah kita dah jalankan kursus ni, dan bermula pada Oktober 2023 ianya dijadikan sebagai kursus wajib universiti di UPSI. Jadi sekiranya saya telusuri semula bagaimana perjalanan kursus ini di UPSI, kita bermula dengan kolaborasi bersama dengan pensyarah SPRM iaitu Tuan Muhammad Tarmizi bin Abdul Manaf dan juga Tuan Nur Lokman Samingan yang merupakan pensyarah yang memberikan kuliah di dalam kelas kita. Jadi selama 2 semester kita berkolaborasi dengan pegawai mentor ini, dan pada waktu tu saya hanya sebagai penyelaras saja dan saya sendiri belajar dengan mereka bagaimana untuk memahami setiap topik kerana ada setengah topik tu yang bersifat agak teknikal, contohnya macam topik berkaitan dengan Seksyen 17A dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya sebagai pensyarah, walaupun saya background perakaunan, tapi masih lagi kurang dari segi ilmu berkaitan dengan integriti dan rasuah. Jadi saya rasa bersyukurlah kerana diberikan peluang untuk bekerjasama dengan pensyarah SPRM yang sangat mantap dari segi ilmu pengetahuan, dan sepanjang perkuliahan tu kita cuba cari sebanyaknya ilmu daripada dua-dua pegawai ini. Kemudian apabila kita dah 2 semester berlangsung dengan pegawai SPRM, pada semester ketiga barulah saya mengajar kursus ini 100% lah. Maksudnya baru kita jalankan tanpa kehadiran pegawai ataupun pensyarah SPRM. Dan pegawai SPRM hanya hadir dalam sesi yang berkaitan dengan penyiasatan, penyiasatan kes berprofil tinggi, dan juga kita ada satu sesi lagi berserta dengan bekas pesalah rasuah. Jadi 2 sesi itulah yang kita jalankan bersama dengan pegawai SPRM dan juga bekas pesalah rasuah secara online, secara maya. Baiklah, dari segi maksud saya pemantapan pengetahuan nasihat saya ataupun apa yang saya rasa di awal semester tu, katalah dalam semester pertama, kedua, kita sebagai tenaga pengajar kursus ni tidak begitu faham secara, maksudnya ia ambil masa untuk kita betul-betul memahami kursus ini. Jadi memanglah kita boleh melakukan pelbagai bentuk aktiviti dalam sesi pengkuliahan, tapi ambillah masa 1 semester atau 2 semester untuk kita betul-betul mahir dalam kursus ini dari segi penyampaian, supaya kita dapat berikan kefahaman yang jelas kepada pelajar kita. Jadi itu tujuannya pada saya. Kemudian bila kita dah lebih selesa dari segi pengetahuan, mungkin kita boleh beranjak satu langkah lagi untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ataupun untuk kita menyelitkan unsur-unsur kreativiti dalam pengkuliahan kita. Jadi kursus ni adalah kursus yang sangat menarik kerana kalau kita tengok dari segi CLO-nya, kita tengok CLO 1 menghuraikan nilai integriti dalam kehidupan seharian. Jadi ada banyak sebenarnya ruang lingkup berkaitan dengan integriti dalam kehidupan kita. Kalau saya dalam pengkuliahan saya tidaklah hanya memfokus kepada apa yang tertulis di textbook, tapi juga kita boleh berikan contoh-contoh yang lebih meluas dalam kehidupan, termasuklah nilai-nilai murni, termasuklah integriti dalam keluarga dan sebagainya. CLO yang kedua adalah berkaitan dengan menilai bentuk pelakuan rasuah dan salah guna kuasa dalam kehidupan dan organisasi. Ada banyak kes-kes
sebenar yang diletakkan di dalam slide yang membantu pensyarah untuk highlight ataupun ceritakan kisah itu semula dan memberi penekanan kepada pelajar supaya menjauhi masalah ataupun kes-kes seperti itu. Dan CLO ketiga adalah berkaitan dengan mempamerkan nilai integriti dan pencegahan rasuah melalui aktiviti masyarakat. Dan dalam CLO yang ketiga ini, kita lebih banyak memfokus kepada tugasan yang dihasilkan, di mana tugasan itu kemudiannya kita akan kongsikan melalui media sosial, tak kisah sama ada YouTube ke ataupun apa juga bentuk media sosial, supaya kita dapat mempromosikan nilai integriti dan pencegahan rasuah ini kepada orang awam. Dari segi pelaksanaan kursus integriti dan rasuah di UPSI, apabila macam yang saya telah terangkan tadi, di awal 2 semester pertama saya lebih fokus kepada bagaimana saya nak mempelajari konten kursus tersebut. Jadi saya tidak banyak melakukan apa-apa aktiviti. Sebenarnya memang lebih kepada sesi perkuliahan sahaja oleh pegawai SPRM, dan saya juga telah difahamkan seperti mana tuan-puan di sini juga telah mendengar ceramah-ceramah daripada pegawai SPRM, dan insyaAllah akan dibekalkan juga dengan video. Jadi itu adalah satu yang sangat baik sebagai bahan ulang kaji sebelum kita berjumpa dengan pelajar untuk kita deliver ataupun untuk kita sampaikan ilmu pengetahuan itu kelak. Okay, apabila kita rasa kita sudah semakin selesa dari segi content knowledge, bolehlah kita memikirkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menjadikan sesi perkuliahan itu lebih menarik. Saya lebih suka menggunakan kaedah active learning dalam sesi perkuliahan saya, di mana saya tidaklah menggunakan, sebab kita di UPSI ada 2 jam kredit seminggu. Jadi saya cuba memasukkan elemen-elemen lain selain daripada kita bercakap dalam kuliah. Maksudnya bukanlah 2 jam tu kita gunakan untuk kita bercakap PowerPoint kita sahaja, tapi kita bahagi-bagikanlah waktu 2 jam itu. Ada juga kita gunakan kaedah menggunakan video, ada yang menggunakan aktiviti student centered learning, ya, dan sebagainya. Jadi kita tengok kepada topik yang nak disampaikan. Mungkin topik ni kita boleh masukkan sedikit video. Mungkin dekat topik ni kita nak masukkan keratan daripada movie, ya, ataupun filem, ya, yang kita rasa bersesuaian untuk kita bincangkan. Ataupun untuk topik ni, di samping kita memberikan perkuliahan, kita juga nak masukkan forum sebagai contoh, supaya kita dapat menilai refleksi kefahaman pelajar. Kerana kalau kita bercakap selama 2 jam di hadapan, ya, kadang-kadang terutama kalau kursus universiti, jumlah pelajar adalah ramai. Jadi kita bimbang kalau kita yang bercakap tapi pelajar kurang faham. Jadi sebab tu kita bolehlah melakukan aktiviti refleksi sebagai contoh forum ke, memberikan soalan ke dan sebagainya, supaya mereka lebih jelas tentang apa yang mereka pelajari pada hari tersebut. Okey, dari perspektif flip classroom, kerana saya adalah penyelaras di UPSI dan kita juga diminta untuk membuat video-video pengajaran kerana kursus ini akan dijadikan kursus universiti. Jadi semua pelajar di universiti perlu ambil, maka kita perlu menyediakan sedikit bahan pengajaran dalam bentuk video. Jadi saya telah pun membuat beberapa video pengajaran yang diperlukan untuk UPSI, kerana dengan adanya video-video ini, sebahagian daripada pelajar boleh mengambil kursus ini melalui kaedah MOOC ataupun Massive Open Online Classroom. Okay? Dan juga ini adalah sebagai salah satu usaha bagi memastikan pensyarah dibekalkan dengan bahan pengajaran seperti ini, ya, sebagai persiapan, ya, sebab kita wajibkan pada tahun 2023 kita jadikan kursus wajib, tapi pelajar
hanya akan mengambil kursus ini pada semester ke-4 dan ke-5. Ini kerana pada waktu tu kita dah memutuskan bahawa kalau pelajar ambil kursus integriti rasuah ni, biarlah pada waktu itu mereka sudah hampir dengan graduasi. Maksudnya dia dah hampir tamat dalam pelajaran, kerana apa yang dipelajari ni sangat berkait rapat dengan apa yang mereka akan lakukan sewaktu mereka bekerja nanti. Contohnya seperti klaim, tuntutan palsu, kes-kes berkaitan salah guna kuasa, kes-kes meminta rasuah ataupun memberi rasuah. Jadi kes-kes ini, perkara-perkara ini, aplikasi ini adalah diperlukan untuk menyiapkan mereka dengan alam pekerjaan nanti. Jadi sebab itulah saya telah menyarankan agar kursus ini ditawarkan pada hujung-hujung sesi sesuatu program. Kita tak naklah kan nanti pelajar baru semester pertama, semester kedua dah ambil kursus integriti rasuah. Pada waktu tu mereka tak faham lagi bila kita sebut mungkin tender, kontrak, bagaimana yang dikaitkan dengan rasuah dalam bidang pekerjaan tersebut. Jadi mungkin mereka kurang jelas, dan sebab itulah kita menyarankan ianya dibuat pada hujung-hujung semester, hujung-hujung program lah, supaya dia keluar nanti segar lagi dia punya ilmu tersebut dalam pemikiran mereka, dan kita pun bolehlah memberikan peringatan, ingat nanti bila kamu dah bekerja nanti tak lama lagi kan, lagi satu semester, ingat kamu mesti jauhkan diri daripada perkara-perkara seperti ini. Ini pun jadi satu pembekal lah, bekalan pada mereka, persiapan untuk mereka masuk ke alam bekerja. Balik kepada video pengajaran ni, mungkin saya boleh kongsikanlah sedikit video yang dihasilkan, kerana saya pun faham di universiti-universiti lain pun saya ada dengar yang mana mereka pun perlu menggunakan kaedah MOOC. Jadi ini tak adalah apa-apa pun video saya, bukanlah video yang terlalu bagus, kerana saya bukanlah orang yang ada background IT, tapi mungkin sebagai contoh sajalah untuk kita lihat pada petang ni. Putih. Betul lah, ni very explain jenayah pun ada macam-macam warna ke? Ini adalah bahagian yang menarik sebab kita nak tengok dengan lebih jelas apa yang kita panggil sebagai jenayah kola putih atau jenayah kola biru. Pernah dengar tak ada orang kena scam? Scam tu apa ya? Jadi, topik yang saya akan bawakan ini memang sangat penting dan sangat seronok untuk kita fahami dan dalami. Jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Di dalam video kali ini, kita akan mempelajari dengan lebih lanjut berkenaan modul yang kelima, iaitu tentang jenayah kola putih atau white collar crime. Modul ini akan membincangkan beberapa subtopik seperti maksud jenayah kola putih, contoh kisah benar yang menarik, jenayah terkini yang banyak berlaku, dan akhir sekali kita akan cuba untuk mengenali siapakah itu fraudster dan apakah ciri-ciri mereka. Istilah white collar crimes ini diperkenalkan oleh ahli sosiologi Amerika Syarikat Edwin Sutherland pada tahun 1939. A crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation. Dengan kata lain, jenayah kola putih merupakan jenayah yang tidak melibatkan kekerasan dan juga memotifkan keuangan. Jenayah ini dilakukan oleh golongan profesional di sektor awam dan swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, kedudukan yang tinggi dalam organisasi dan dipandang tinggi dalam masyarakat. Golongan profesional ini biasanya memakai baju putih yang kemas, bertali leher dan memakai blazer. Manakala blue collar crimes atau jenayah kola biru pula merupakan jenayah yang dilakukan oleh kumpulan sosial bawahan seperti pekerja kilang, pembantu bas dan lain-lain yang boleh mengakibatkan kecederaan dan kerosakan harta benda. Antara bentuk jenayah kola putih adalah seperti fraud, penipuan perakaunan, penyelewengan, skim ponzi, jenayah cyber dan akhir sekali adalah rasuah. Baiklah,
Di sini saya akan menerangkan tentang kes-kes utama jenayah Kuala Putih yang berlaku di Malaysia dan juga di luar negara. Kes pertama yang akan kita bincangkan merupakan kes yang sangat popular dan masih disebut-sebut sehingga kini, iaitu skandal Enron. Pada tahun 2001, syarikat gergasi tenaga Enron bankrupt kerana berlaku fraud dalam pelaporan keuangannya. Antara individu utama yang terlibat dalam menipu laporan keuangan Enron adalah pengasas atau Chief Executive Officer Kenneth Lay dan Chief Operating Officer Jeffrey Skilling. Walaupun hakikatnya syarikat Enron mengalami kerugian, penyata keuangan Enron telah diubah secara palsu bagi menunjukkan bahawa Enron sentiasa mendapat keuntungan yang besar. Dalam tempoh 3 tahun, saham Enron naik mendadak sehingga $90 seunit. Ini menjadikan Enron bernilai 60 bilion sedangkan keuntungan sebenar adalah terlalu kecil. Syarikat ini telah menggunakan teknik mark-to-market accounting iaitu merekod kontrak yang diperolehi pada masa hadapan sebagai keuntungan syarikat. Ini dilakukan bagi memanipulasikan penyata keuangan Enron. Akibat dari skandal ini, juraaudit kepada Enron iaitu Arthur Andersen pernah ditarik lesennya yang menyebabkan operasinya terjejas teruk dan tidak lagi menjadi firma terbesar di dunia. Sebagai pembalasan atas jenayah yang mereka lakukan, Kenneth Lay tidak sempat dimasukkan ke penjara kerana meninggal dunia akibat serangan jantung, manakala Jeffrey Skilling dipenjara selama 12 tahun. Enron akhirnya diisytiharkan bankrupt dan seramai 28,500 orang telah kehilangan kerja. Kes kedua yang akan kita kupas merupakan kes keruntuhan Barings Bank. Barings Bank merupakan bank ketua di United Kingdom yang pernah memiliki akaun Ratu Elizabeth II. Bank ini telah bankrupt pada tahun 1995 selepas 233 tahun beroperasi. Punca Barings Bank mengalami kejatuhan adalah berikutan aktiviti fraud, aktiviti spekulasi yang tidak sah oleh salah seorang pengurusnya iaitu Nick Leeson menyebabkan Barings mengalami kerugian sebanyak 1.4 bilion USD dan ia merupakan sebuah jumlah yang amat besar pada waktu itu. Akibat daripada aktiviti fraud dan spekulasi yang tidak sah oleh Leeson, beliau dihukum penjara selama 6,5 tahun. Kes ketiga yang akan kita lihat adalah salah satu kes legenda skim Ponzi berskala besar yang dilakukan di Amerika Syarikat oleh Bernard Lawrence Madoff. Untuk pengetahuan para pelajar, skim Ponzi juga dikenali sebagai skim piramid. Pada tahun 2008, Madoff ditangkap oleh pihak berkuasa dan pada waktu tangkapan dibuat, beliau mempunyai sebanyak 65 bilion di dalam akaunnya. Setelah disoal dengan lebih lanjut, Madoff mengaku bahawa salah satu anak syarikatnya menjalankan skim Ponzi secara besar-besaran. Akhirnya, pada 12 Mac 2009, Madoff yang berusia 71 tahun mengaku bersalah atas 11 pertuduhan dan dijatuhkan hukuman penjara selama 150 tahun. Dia diarahkan membayar balik 170 bilion kepada pelabur-pelaburnya. Semasa di penjara, dua anak Madoff meninggal dunia. Mark membunuh diri pada Disember 2010, manakala Andrew meninggal dunia kerana penyakit barah pada September 2014. Kes keempat merupakan kisah pencuri 1 sen. Aman Shah berusia 24 tahun merupakan seorang eksekutif di Hock Hua Bank yang menerima gaji sebanyak 1,800 sebulan. Pada tahun 1990, Aman mencuri sebanyak 1 sen setiap hari daripada akaun pelanggan-pelanggan Bank Hock Hua. Setelah modus operandi untuk mencuri selesai, Aman memasukkan wang tersebut ke dalam akaun proksi di bank lain. Dengan jenayah yang dilakukannya itu, dia hidup sangat mewah serta mempunyai pelbagai supercars. Antaranya adalah Lamborghini Countach, Mercedes-Benz 300 SL, Mercedes-Benz 300E, Porsche Carrera dan BMW 329i. Aman Shah telah muncul secara langsung di rancangan Sekapur Sirih di TV3 untuk berkongsi kelebihan setiap kereta mewah yang dimiliki. Rancangan itu turut ditonton oleh bekas pengurus di Hock Hua Bank tempat dia bekerja, sekaligus menyebabkan beliau rasa curiga dan seterusnya membuat laporan agar segala transaksi yang dijalankan oleh Aman Shah diaudit semula. Akhirnya, Aman didakwa kerana aktiviti penipuan berjumlah 4 juta dan didapati bersalah serta dipenjara selama 5 tahun.
Kes kelima adalah skim Ponzi di Malaysia yang dikenali sebagai skim Pak Mantelo. Skim ini menerima pelaburan dari orang ramai dan menjanjikan pulangan tinggi iaitu sebanyak 10% setiap bulan. Skim ini telah menarik seramai 50,000 pelabur dengan jumlah pelaburan sebanyak 99 juta. Pada 11 Januari 1990, Pak Mantelo didakwa atas kesalahan menerima wang orang ramai tanpa lesen sah. Pak Mantelo mengaku bersalah dan membayar denda sebanyak 250,000 secara tunai. Bagaimana pula dengan jenayah Kuala Putih yang kita dengar pada masa sekarang? Antara bentuk jenayah Kuala Putih yang banyak kita dengar di Dada Akbar adalah seperti Macau Scam, penipuan cinta, penipuan bungkusan, penipuan e-banking, phishing dan juga penipuan kad kredit. Biasanya, sasaran mangsa adalah terdiri dari warga emas atau golongan pencen, orang kaya atau berharta serta golongan yang mudah cemas. Dalam kejadian Macau Scam, selalunya ahli sindiket ini akan menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank ataupun pegawai mahkamah atau SPRM di mana mereka akan menggugut mangsa bahawa mangsa terlibat dalam aktiviti dadah, penggubalan wang haram, tunggakan kad kredit dan lain-lain yang mengakibatkan mangsa berasa takut dan resah. Mangsa juga diberi amaran untuk tidak memberitahu pasangan atau keluarga dengan alasan siasatan yang dijalankan adalah sulit. Suspek kemudiannya meminta maklumat semua akaun bank mangsa dan meminta mangsa memindahkan sejumlah wang ke akaun lain kononnya untuk tujuan siasatan. Kadang-kadang mereka juga menggunakan modus operandi yang sedikit berbeza seperti mangsa diberitahu telah memenangi cabutan bertuah ataupun mangsa diperdaya dengan kes penculikan dan minta wang tebusan. Dalam kes penipuan bungkusan pula, mangsa dijangka akan menerima bungkusan dari kekasih hatinya. Namun, sebelum itu, mangsa diarah untuk membayar cukai atau insurans kerana bungkusan tersebut dikesan mengandungi wang atau barang berharga yang tidak diisytihar. Akhirnya, mangsa akan sedar bahawa dirinya telah ditipu apabila barang yang dijanjikan tidak diterima walaupun bayaran telah pun dibuat. Dalam penipuan e-banking, ianya sering berpunca daripada kecuaian pelanggan kerana mendedahkan kata laluan kepada pihak ketiga. Manakala sindiket penipuan seperti phishing pula memperdayakan mangsa untuk mendedahkan maklumat akaun bank atau kad kredit mereka kepada ahli sindiket. Ada komen yang mengatakan untuk update kes 1MDB Ilham Tower, okey, macam ni ya, kita dalam kuliah, kalau boleh kita jangan komen berkenaan dengan kes-kes yang sedang dalam perbicaraan. Sebab kita kena berhati-hati ya. Kita bimbang kalau kita memberikan komen yang tidak tepat ya. Sekali kemudiannya selepas beberapa waktu mahkamah mendapati individu tersebut tidak bersalah lah pula. Jadi kita mungkin dah berikan maklumat yang mungkin tak tepat kerana kes tu masih belum habis dibicarakan lagi. Jadi kalau kita nak bincangkan sesuatu kes, kalau macam contohnya kes SRC, kes tu dah selesai, dah jatuh hukum, orangnya pun sedang menjalani hukuman, jadi kita mungkin boleh ceritakan butiran berkenaan dengan kes tersebut. Tapi kalau kes-kes yang masih lagi kecoh di akhbar, masih lagi kecoh di mahkamah, belum ada keputusan lagi. 1MDB pun ada macam-macam kes ya yang berkaitan dengan 1MDB. SRC tu dah selesai lah tapi 1MDB belum habis lagi. Jadi kita perlu berhati-hati lah apabila kita memberi komen ke tentang kes tersebut, dan sangat biasalah untuk kita mendengar ataupun menerima soalan daripada pelajar berkaitan dengan kes-kes terkini. Jadi kita perlu berhati-hati apabila kita menyampaikan maklumat. Itu penting ya, supaya kita tak terlajak cakap ya dalam kes-kes yang melibatkan orang-orang tertentu ni. Kita pun tak naklah pada masa yang sama menyebarkan maklumat yang tidak tepat. Bila kita memiliki ataupun mempunyai video-video pengajaran ini, kita boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran kita. Ya, kadang-kadang memang kita boleh guna face to face, kita bercakap, bertanya soalan dengan pelajar, tapi kadang-kadang sebagai pensyarah kita sedia maklum. Ada ketika ada cuti umum dan sebagainya, kadang-kadang kita dipanggil untuk mesyuarat ya, dan terpaksa tangguhkan kuliah dan sebagainya. Jadi kalau ada video, kita boleh gunakan ianya sebagai satu alat bantuan mengajar kita boleh kongsikan dengan pelajar, dan kemudian esoknya kita boleh minta mereka untuk berikan
jawab soalan forum ke dan sebagainya. Jadi kita boleh berkreativiti dengan perkara tersebut. Kita boleh berikan mereka video untuk mereka tonton, kemudian kita boleh buat berbagai bentuk aktiviti lain. Contohnya kita boleh minta mereka supaya mereka buat sajak, ya, kemudian mereka sampaikan sajak tersebut berdasarkan kepada topik tersebut. Namun begitu, suka untuk saya highlight kepada kawan-kawan, kalau boleh topik yang contohnya memang penting, ya, contohnya seperti 4 kesalahan rasuah berasaskan Akta SPRM 2009. Kalau boleh topik yang macam tu, kita janganlah pula contohnya kan buat terlalu banyak aktiviti, tetapi lebihkan bagaimana kita nak transfer knowledge tersebut kepada pelajar. Mungkin ada bab yang berkaitan dengan integriti yang kita boleh selang-selikan dengan aktiviti untuk jadikan sesi kuliah lebih menyeronokkan. Kita boleh fikirkan apa aktiviti yang bersesuaian. Ni pun kadang-kadang kita boleh gunakan, kita ambil sedetan daripada filem, kita sama-sama tengok. Okey. Bos, cek yang baru bos kasih ni ada duit ke? Cek tu pun nanti spring juga tak boleh. Kalau dah spring buat apa bos kasih? Aku tak kasih dia bising. Dia bising pedulikan. Bos, saya ada satu idea. Bagus punya idea. Apa dia? Apa yang bos susahkan? Pakai saja di office. Dapat gaji, ganti balik. Saleh. Ya. Kau jangan cuba ajar aku jadi jahat tau. Semua hidupku aku tak pernah pakai di office. Itu mana orang. Yang aku joli, hutang ceti, perempuan, segala-galanya. Aku habiskan harta aku tau. Kalau aku ambil di office, berarti aku tipu harta bapak aku. Bila aku tipu, orang tu akan tuduh aku pecah mana. Sekali kalau orang tak percaya dekat aku, sampai mati pun nanti orang tak percaya. Ini amalan penghabisan. Kalau kau cuba nak keluarkan lagi idea nak mencahanamkan aku, kau dengan aku putus sahabat. Dan lagi, aku akan berhentikan kau kerja. Faham? Faham. Sorry lah bos. Saya minta maaf. Lain kali tak cakap lagi. Maaf, diterima. Kau jangan buat, Ada. Sebentar. Nasihat busuk. Baiklah, sebenarnya ada banyak cerita-cerita yang kita boleh gunakan. Movie-movie apa saja yang kita suka lah, movie yang kita biasa lihat, yang kita tengok ada unsur pelajaran, ada unsur-unsur nilai-nilai murni, keadilan, kasih sayang. Sebenarnya kita boleh je gunakan video tersebut juga sebagai, orang kata, menyerikan lagi lah sesi kuliah kita tu. Jadi kita adalah bahan-bahan tambahan lain yang kita boleh gunakan. Jadi pelajar pun tak adalah hanya bergantung kepada slide saja, dia pun tengok ada material-material lain yang dia boleh faham tentang sesuatu topik tu. Okey. Baiklah, sebahagian daripada aktiviti pelajar, bila kita menjalankan aktiviti dalam perkuliahan ni, aktiviti-aktiviti ni kebanyakannya tidak ada markah. Dia bukan assessment. Okey, dia hanyalah kalau assessment saya faham tentu para pensyarah dah clear tentang assessment. Contohnya macam buat video PSA, kajian kes, mungkin jawab kuis, itu memang ada markah lah. Tapi sebahagian daripada aktiviti ni tujuannya adalah untuk kita menyemai rasa keseronokan dalam kuliah kita, active learning, supaya kita tak guna kaedah tradisional semata sewaktu dalam sesi perkuliahan kita. Contohnya mungkin kita boleh kongsikan video pengajaran, kemudian kita maklumkan tentang secara umum apakah konten bagi video pengajaran tersebut, kemudian kita terangkan apa aktiviti yang kita nak jalankan. Kemudian kita outlinekan, beritahu pelajar apakah aktiviti yang kita nak mereka buat, dan kemudian seterusnya adalah di mana mereka akan membuat refleksi ke diri daripada pelajaran tersebut. Jadi beberapa aktiviti saya pernah jalankan yang kita boleh tengok. Okey, jadi apa yang kita cuba masukkan adalah kaedah-kaedah yang agak kreatif, supaya pelajar dapat memahami
konsep integriti itu dalam kerangka yang luas lah. Sebab kalau kita tengok CLO 1 tadi, menerapkan aktiviti integriti itu dari segi kehidupan seharian. Jadi kalau kehidupan seharian ni, kita bukanlah sebagai seorang pekerja saja, tapi kita seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai contoh, sebagai seorang pelajar, sebagai contoh, sebagai apa juga peranan kita dalam kehidupan kita. Di sekeliling kita ada banyak elemen-elemen yang kita boleh belajar berkaitan dengan integriti. Ada juga situasi di mana saya meminta pelajar untuk buat aktiviti public speaking. Jadi kita berikan sesi pengkuliahan, katalah 1 jam berkaitan dengan bab tersebut, ataupun kadang-kadang kita replace dengan video, kemudian kita buat sedikit penerangan, dan selepas tu kita minta pelajar untuk buat public speaking. Jadi ini pun satu aktiviti yang menyeronokkan lah, kerana ada elemen-elemen lain di sini, contohnya seperti elemen komunikasi yang mana kita boleh nilai dan kita boleh bantu pelajar bagaimana untuk tingkatkan keyakinan apabila bercakap apabila dia bercakap di hadapan umum. Ini pun salah satu aktiviti yang saya suka juga, yang berkaitan dengan sajak, pantun ataupun chorus speaking, fikir barat, pantomin. Kadang-kadang bila kita buat aktiviti seperti ini, pelajar sangat seronok dan dia dapat faham aplikasi sesuatu topik itu dengan lebih baik. Kadang-kadang kita pun rasa terkejut juga melihat bijaksanaan ataupun kepandaian mereka berlakon, dan ini membuka potensi yang besar untuk diri mereka. Maksudnya kuliah tu tidaklah terlalu dry sangat dengan hanya bercakap pasal-pasal fakta, tapi juga ada waktu kita boleh belajar sambil kita gembira. Okay? Ini adalah contoh aktiviti chorus speaking, lakonan yang telah dijalankan. Okey, berkaitan dengan kes, kajian kes, saya adalah memang pun sebelum ni kita pernah meminta pelajar untuk membuat kajian kes, menulis kajian kes dalam bentuk Microsoft Word, tapi kadang-kadang kita mungkin setelah berapa semester kita rasa nak ubah sikit lah. Sebab kadang-kadang kalau kita guna Microsoft Word saja, terutama di zaman sekarang yang mana AI pun dah macam-macam, jadi kita tak nak lah assignment tu hanya cut and paste daripada internet saja, dan kita pun susah nak kawal perkara tu. Jadi kadang-kadang saya tukarlah kaedah tu, jadikan ianya seperti komik, jadi pelajar perlu bentangkan kes tu tapi dalam bentuk komik, dan kita boleh tengoklah mereka beraktiviti dalam mana dia nak buat tugasan tersebut, dan menariklah. Kadang-kadang bila kita buat komik ni, adalah unsur-unsur yang dia boleh masukkan, unsur-unsur kelakar, unsur-unsur sedih, unsur-unsur pengajaran dan sebagainya. Jadi ini terpulanglah kepada pensyarah, bagaimana nak olah assignment tersebut dalam bentuk macam mana yang disukai. Pada saya ini hanya adalah sebahagian daripada apa yang saya lakukan saja. Okay, ini juga sebahagian daripada tugasan pelajar yang dalam bentuk komik. Seterusnya ada elemen-elemen integriti, dan kadang-kadang kita luaskan sikit skop tu, taklah semestinya integriti dan rasuah saja. Kadang-kadang kita masukkan juga elemen nilai-nilai murni, kerana memang pun dekat dalam silibus ada berkaitan dengan, kalau misalkan orang tu tidak mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi, sifat rajin, sifat menghormati orang lain, bagaimana dia nak menjadi orang yang berintegriti. Jadi kita pelajar saya tak semestinya pelajar seni, pelajar saya banyak pelajar perakaunan, pelajar keuangan, tapi tak ada masalah untuk mereka buat komik sebenarnya. Dan ini memang background mereka adalah accounting and finance, corporate governance, itu adalah bidang saya. Jadi sebenarnya kita jangan underestimate dia. Sebenarnya para pelajar ni kreativiti dia jauh lebih bagus daripada kita. Mungkin kita nak buat komik ni terkial-kial sikit, tapi kalau mereka tahu banyak apps yang boleh digunakan, jadi kita kadang-kadang jadikan assignment tu agak menarik lah, supaya dia pun seronok nak buat, ada warna-warna kan, dan bila dia terpaksa lah buat skrip tu sendiri kan, dia tak boleh lah mungkin cut paste mana-mana. Kemudian bila dibentangkan dalam kuliah, kita pun boleh baca sama-sama dan kita pun boleh komen, komik kamu ni bersesuaian ataupun tidak, jelas ataupun tidak mesej yang nak disampaikan, tepat ataupun tidak maklumatnya. Jadi kita boleh juga berikan komen sewaktu pembentangan. Nanti buat ini adalah satu alternatif saja. Okay?
Sebab kita perlu faham di pelajar universiti yang mana semua pelajar perlu ambil. Jadi kita bimbang juga kalau mereka pass assignment dia kepada pelajar semester seterusnya kalau dalam bentuk Microsoft Word, kita memang tak boleh detect ya. Dan sebenarnya kalau dalam bentuk komik pun kita pun tak boleh nak detect. Tapi kita, macam saya personally nak mengurangkan copy paste tu berlaku. Jadi sebab tu kita ubah dalam bentuk lain, asalkan maklumat tu dapat sampai pada pelajar dan pelajar faham apa yang dia lakukan. Harapannya macam tu lah. Ya, kita berkreativiti dan kita sebenarnya boleh test, dia sebenarnya boleh buat sebenarnya. Betul. Dan macam yang saya katakan tadi, pelajar accounting, finance, governance, dia boleh buat sebenarnya. Kalau dalam bentuk Microsoft Word, sekali dia ambil dekat ChatGPT kat paste je, habis terus selesai assignment dia dalam masa seminit. Jadi kita pun tak seronok bila kita baca ayat-ayat daripada Google Translate ke apa ke, jadi kita macam tak berapa happy lah. Jadi kalau kita baca ni, kita pun tengok seronok sikit lah nak marking kan, sebab ada gambar baca-baca komik kan. Di Confident Cup Japan tak ada, kita minta je pelajar dia buat, kemudian dia ada apps dia yang dia mungkin pensyarah komputer lebih tahu kot. Macam saya mengajar accounting, finance, saya tak berapa tahu sangat pasal gunakan AI untuk komik ni. Tapi apa-apa pun skrip-skrip ni dibentangkan dalam kuliah, jadi kita tahulah konten dia tu betul ke salah ke, sesuai ke tak sesuai ke, kita boleh berikan komen di situ. Ini adalah berkaitan dengan prinsip etika lah, etika di tempat kerja. Kita macam restoran contohnya, memberikan makanan yang baik, berkualiti kepada pelanggan, berjujur. Kadang-kadang bila kita tengok dekat gambar makanan tu nampak sangat sedap, macam-macam ada dekat pinggan, tapi bila kita order, yang sampai pada kita cuma nasi goreng kosong saja, tak ada pun hiasan-hiasan seperti dalam gambar. Jadi itu boleh mengelirukan orang yang atau pelanggan kita lah. Jadi maksud saya, sebab kita ajar banyak semester, kita kadang-kadang nak ubah-ubah sikit lah, asalkan tak lari daripada skop integriti tu, dan kita jangan terlalu fokus 100% pada semua kes kita integriti rasuah. Maksud saya penting, elemen rasuah tu memang sangat penting, tapi kita boleh perluaskan kepada prinsip-prinsip beretika, sebab itu pun nilai-nilai bumi itu pun sebenarnya adalah sebahagian daripada silibus kita juga. Jadi kita ada banyak kumpulan kan, sebab kita ramai pelajar, jadi ada banyak kumpulan. Jadi yang ni present pasal rasuah, yang ni present pasal urus niaga yang beretika. Betul, gambar pun boleh gunakan sebagai alat untuk kita buat komik dan sebagainya. Ini sebagai contoh saja yang saya kongsikan. Terpulanglah kepada rakan-rakan nanti bila nak melaksanakan tu, pilihlah mana yang sesuai kerana dia macam ni pun rakan-rakan semua. Kalau macam saya di universiti, macam kita daripada Jabatan Perakaunan dan Kewangan, pelajar kita akan jadi accountant, mereka akan jadi financial planner. Jadi fokus kita tu, kita boleh sesuaikan kursus ni untuk mereka. Maksudnya topik-topik tugasan, topik-topik perbincangan boleh lebih menjurus kepada mereka yang akan bekerja sebagai accountant. Sebab accountant ke ataupun pengurus-pengurus kewangan ke, memang banyak terjebak dengan kes-kes integriti rasuah ni. Jadi kita boleh tally, dan saya faham tuan-puan pun kursusnya berbeza-beza kan. Ada yang background seni, ada yang background sains, matematik. Jadi bila mereka bekerja nanti, apa bidang kerja mereka tu dan mana ruang rasuah yang mungkin boleh berlaku. Jadi sekarang ni kita beritahu pada mereka sesuai dengan bidang tersebut. Macam itulah jadi kita boleh berkreativiti. Sebab tu saya tak adalah nak kata ini adalah kaedah yang saya gunakan. Tapi tentulah dalam konteks tuan-puan, dia agak berbeza kerana kursus berbeza, nature pekerjaan berbeza. Macam tu dah kita boleh sesuaikanlah penyampaian kita mengikut keperluan pelajar nanti apabila mereka bekerja kelak.
kita boleh berkreativiti lah dekat situ. Okey, selain daripada itu, sebahagian daripada tugasan adalah kita minta pelajar buat video PSA. Mungkin kita boleh kongsikan satu video. Takutnya pegawai nampak garang. Macam mana kalau tak lulus nanti? Hello, weh, kau dah siap ambil JPJ test ke belum ni? Jom lepak. Belum dong. Nervous gila. Aku ni bukannya tak pandai bawa kereta, tapi kalau dah nervous, benda simple pun aku tak boleh buat. Berapa banyak kali lah aku nak kena bayar untuk test ni. Alah, relax lah weh. Aku ajar kau tips sikit. Kau cuba tengok cara aku bawa kereta, cekat tak? Tak. Ha, memang tak lah kan. Aku lulus sebab aku bagi duit kopi sikit. Settle. Kau salam je kuat, lepas tu buat muka cute, lepas tu terus dapat lesen. Ha. Serius lah kau buat macam tu. Tak nak lah aku. Tak pasal-pasal kena tangkap. Apa salahnya? Dunia sekarang ni, kau kena bijak sikit. Macam je aku seorang je bagi duit kopi. Ni biasa. Lagipun, ramai je pegawai yang minta tau. Betul juga. Tengoklah macam mana. Kalau terdesak, aku pakai sering. Kan, pakai je. Weh, dah nak turn aku ni. Nanti aku call kau balik Bye. Bye. Nanti kita lepak tau. Kalau lulus, kau belanja aku air milo. Okey, mula. Oi, kenapa kau break macam tu? Nasib baik tak terhumban. Ni nak lulus ke tak nak lulus ni? Sorry cik, saya janji tak buat lagi. Tadi ada kucing. Awak? Hai, kita baju tempat sama mandu kan? Saya pernah nampak awak. Ya cik. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya serius tak sengaja. So macam mana ni Jomlah kita settle tepi yang takut jam pula. Kemalangan jalan raya bukanlah satu gurauan. Kemalangan jalan raya yang membawa maut merupakan faktor utama kadar kematian tinggi di negara kita. Niat tidak menghalalkan cara. Ingat, jauhi rasuah. Kuasa di tangan anda. Tangani rasuah, bebas jenayah. Kita boleh, Malaysia boleh. Okey, baiklah. Kalau kita tengok video PSA ni boleh dijalankan dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Boleh buat dalam bentuk role play, boleh juga kalau kita minta pelajar buat dalam bentuk animasi, ya, dan sebagainya. Jadi tak terhad, ada macam-macam bentuk kaedah yang boleh digunakan untuk pelajar buat video PSA ni. Nanti bila pembentangan dibuat, kita pun akan berikan komen lah kepada pelajar tentang apa yang mereka buat ni, sama adakah mesej yang disampaikan tu jelas ataupun tidak, ya. Adakah kesalahan jenayah rasuah tu jelas berlaku ataupun tidak dalam kes yang dibentangkan. Jadi ada beberapa elemen juga yang kita sebagai pensyarah kita perlu lihat, ya, dekat berkenaan dengan tugasan PSA yang pelajar buat, dan tugasan ni akan dikongsikan di media sosial, jadi mereka dapatlah kongsikan hasil kerja mereka kepada masyarakat sebagai contoh. Antara forum-forum yang kita boleh buat, ya, kadang-kadang saya pernah juga gunakan daripada movie review. Contohnya seperti cerita daripada filem Suli,
Hall of Heroes ya. Jadi kat sini ada pada saya pengajaran-pengajaran berkaitan dengan seorang yang berintegriti dalam pekerjaan mereka, dan kita boleh gunakan tu sebagai bahan forum kita. Dan kadang-kadang saya pun seorang yang suka menggunakan alam semula jadi sebagai subjek perbincangan untuk kita lebih faham berkenaan dengan integriti. Kita belajar daripada alam sekitar. Sebagai contoh, pokok-pokok rambutan. Saya ada beberapa pokok rambutan, pokok durian. Saya duduk di kawasan kampung di Tanjung Malim ni, ada kawasan-kawasan yang kampung sikit, jadi ada sungai, durian, rambutan. Kadang-kadang daripada alam sekitar kita boleh belajar elemen integriti tersebut. Dan ada juga forum-forum yang saya jalankan di media sosial, tujuannya supaya pelajar rasa tu adalah satu media yang dia biasa beri komen dan sebagainya, dan juga untuk kita educate masyarakat lah berkaitan dengan integriti rasuah ini, cuma dalam kaedah yang berbeza. Okay? Kita boleh apa-apa saja yang kita minat. Mungkin kalau puan-puan macam contohnya waktu musim rambutan, saya letak gambar buah rambutan, pokok rambutan, video pokok rambutan, pokok durian. Apa yang kita boleh belajar integriti daripada pokok rambutan ni. Jadi kita sebenarnya akan terkejut bila kita lihat jawapan mereka, sebab rupanya para pelajar ni kreatif ya. Kadang-kadang tu puitis juga kan apabila dia memberikan komen, macam mana kita nak faham belajar nilai integriti daripada buah rambutan yang banyak ni, pokok rambutan ni, macam mana kita nak jadi macam pokok rambutan ni ya. Dia adalah bermanfaat ya, dari segi akarnya macam mana, dari segi batangnya macam mana, daunnya, buahnya begitu banyak yang dapat dikongsikan. Bagaimana kita nak belajar integriti daripada pokok rambutan, pokok durian sebagai contoh. Jadi sungai yang mengalir deras, apa yang kita boleh belajar nilai integriti daripada sumber alam ni. Jadi itu adalah bahan ya, dan tidaklah hanya terkongkong kepada material yang kita ada. Kita boleh perluaskan dan jadikan ianya lebih perbincangan yang lebih menyeronokkan. Kita ada sesi dengan pegawai penyiasat SPRM, kes berprofil tinggi ya, dan sangat seronok sesi ni kerana kita tahu secara detail bagaimana siasatan pihak SPRM dibuat bila mereka jadi undercover. Jadi ini memang sesi yang sangat-sangat menyeronokkan, sebab kita dapat dengar sendirilah bagaimana pegawai SPRM ni dealing dengan orang-orang yang suspek masalah-masalah rasuah ini dengan detail. Kadang-kadang kita pun tak sangka, macam tu sekali siasatan yang mereka jalankan, macam ala-ala kita tengok rancangan TV CSI, okey, macam tu, okey. Kita juga ada sesi dengan bekas pesalah rasuah ni, okey, dan saya telah menjalankan beberapa sesi lah dengan Tuan Yusarman Yusof ni. Kita di Jawatan Kuasa Teknikal juga menyediakan video untuk tontonan pelajar berkaitan dengan kes ini juga. Jadi kalau sekiranya mungkin ada setengah universiti yang tidak dapat nak panggil Tuan Yusarman, boleh juga gunakan video tersebut sebagai bahan pengajaran dan perbincangan dalam sesi perkuliahan. Dalam video tersebut kita bincangkan apakah sebab Tuan Yusarman ni terlibat dengan rasuah, apakah kesan daripada kesalahan rasuah, simptom-simptom kesalahan rasuah. Kita bincangkan secara detail dekat dalam video tersebut, dan ianya menarik untuk dikongsikan dengan pelajar. Sedikit makluman ya, kes video tersebut adalah Tuan Yusarman ni dulu adalah coach bola sepak ya. Jadi kadang-kadang kita ni biasa dengar kes rasuah tender kontrak macam tu je, tapi kita tak pernah dengar rasuah bola sepak. Saya sendiri pun sebenarnya tak begitu tahu tentang perkara tu, hinggalah akhirnya bila kita mengajar kursus ni barulah tahu bola sepak pun ada rasuah. Rasuahnya bentuknya sekian-sekian dan ni diceritakan oleh orang ni sendiri. Jadi maklumat tu sangat jelas ya. Jadi kadang-kadang sekarang ni kalau tengok bola kita pun terfikir, ni betul-betul ke ataupun kan ada elemen rasuah. Hari ini juga saya jalankan kuis melalui Kahoot ataupun Google Form, yes, selepas daripada sesi kuliah. Okay, alright, saya berkongsi video pelajar di YouTube untuk tontonan umum, dan pernah juga kita buat sesi bersama dengan Ustaz Othman bin Husin yang merupakan
warden di penjara Kajang. Jadi pernah juga kita buat sesi seperti ini supaya pelajar dapat pemahaman berkenaan dengan bagaimana kehidupan situasi orang-orang yang berada di penjara. Dan pernah juga kita menjemput seorang ustaz untuk memberikan ceramah berkaitan dengan sesi rasuah dari perspektif Islam. Jadi saya rasa setakat itu sajalah pembentangan saya. Saya harap dapat memberi manfaat lah kepada kawan-kawan di sini, memudahkanlah urusan untuk mengajar kursus ni di masa akan datang kelak, insya-Allah. Terima kasih Dr. Nur Aisyah atas sesi perkongsian yang amat menarik sebentar tadi.